Yep. Mic. Tu ha. Okey. Baik. Kita mulakan kuliah pada pagi ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil rizal masyaallahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud du'al jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnati ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amalan soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atta'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi SAW telah bersabda, setiap pada umat aku akan masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, siapakah orang yang enggan? Maka Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat padaku maka mereka masuk syurga, dan barang siapa yang tidak taat padaku maka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Imam kita pada pagi ini, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengerusi surau, jawatan kuasa surau, kemudian sidang jemaah yang bersama pada pagi ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita sambung kuliah kita. Kuliah yang pertama itulah kitab hadis 40 akhlak mulia. Hari itu kita kupas berkenaan dengan peristiwa akhir zaman. Jadi pada pagi ini kita lihat akhlak mulia. Dia ada kitab ni, ada empat bahagian. Kitab ni ada 4 bahagian. Yang dikarang oleh
Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni dia ada 4, bukan 4, 5 bahagian. Satu berkenaan dengan kelebihan ilmu dan ulama. Yang kedua, akhlak mulia. Yang ketiga, penawar hati. Dan yang keempat, hadis peristiwa akhir zaman. Ada 4. Setiap satu ni ada 40 hadis. Setiap satu ada 40 hadis. Dia ada versi yang Rumi, ada yang versi yang Jawi lah. Kemudian bab yang kelima berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Bab yang kelima, tanda-tanda kiamat. Kalau yang kitab lama ni yang jilid lama. Lama ni dia pecahkan. Kalau yang baru dia dah jilidkan 4 jilid. Dia gabung sekali lah. Dia ada yang kulit tebal, ada kulit nipis. Kulit tebal tu mahal sikit lah. Kulit tebal kan. Baik. Kitab tu boleh carilah di pasaran, kedai-kedai kitab dan sebagainya. Yang ni yang lama punya. Yang lama ni dia pecah-pecahkan ikut kepada tajuk-tajuk dia. Yang ini 40 hadis akhlak mulia. InsyaAllah. Jadi pada pagi ini kita sambung satu hadis ataupun 2 hadis berkenaan dengan akhlak mulia ini, di mana kita lihat hadis pada pagi ini itulah hadis sabar bila susah, syukur bila senang. Hadis yang ke-6 insya-Allah hadis daripada Abi Yahya Su'aib ibni Sinan. An Abi Yahya Su'aib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khaira wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu syarrahu syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharrahu sabara fakana khairan lahu rawahu Muslim. Lagi diulang, ini terima daripada Abu Yahya. Abu Yahya ni gelaran lah. Kena orang Arab ni biasa dia ada gelaran dia. Ini Abu Yahya ataupun Abi Yahya. An Abi Yahya. Kenapa disebut Ahbi? Kerana masukan uruan. An ni dia menjarkan isim. Jadi sepatutnya kita baca Abu. Tapi kenapa baca Abi? Kerana masuk uruan. Menjarkan, membariskan di bawah kalimat Abi itulah ataupun abun. Jadi hari ini terima daripada Abu Yahya. Abi Yahya ataupun Abu Yahya Su'aib bin Sinan. Nama sebenarnya Su'aib bin Sinan radhiyallahu ta'ala telah meridha Allah Ta'ala untuknya. Qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mu'minin. Ajaban di amril mu'minin. Ajaban maknanya keajaiban. Ajaban ni keajaiban. Kalau disebut di sini sungguh baik nasib orang yang beriman. Ajaban li amril mu'minin, keajaiban kepada urusan orang yang beriman. In amruhu kullahu lahu khaira, sesungguhnya pekerjaannya semuanya baginya baik. In amruhu kullahu lahu khaira, sesungguhnya pekerjaannya semuanya baik bagi dia. Walaisa zalika lahidin illa lil mu'minin, dan tiadalah demikian bagi seseorang itu kecuali bagi orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman. Tiadalah demikian perkara kebaikan tadi li ahadin bagi seseorang illa kecuali lil mu'minin bagi orang yang beriman. In asabarhu syarrahu syakara, jikalau ditimpa akannya oleh syarrahu, mana syarrahu ni kesenangan. Jikalau ditimpa akan dia kesenangan, syarrahu syakara, lalu bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, maka adalah dia baik bagi dia. Mana dia mendapat kebaikan tadilah. Mana apabila dia mendapat sesuatu kejayaan, kegembiraan, kesenangan dan sebagainya, syakara, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, maka adalah dia baik baginya. Wa in asabarahu darrahu, dan jika ditimpa akannya oleh darrahu,
duka cita pula. Tadi ditimpa oleh gembira, satu menyenangkan kehidupan dia. Kemudian ditimpa pula mudarahu, kemudaratan pula macam mana? Sabara lalu dia bersyukur, dia bersabar kepada Allah Taala. Sabara ni bersabarlah. Fakana khairan lahu, maka adalah dia baik baginya. Itu sebabnya Nabi kata tadi ajaban, keajaiban yang berlaku kepada orang yang beriman tadilah. Kerana nak jumpa orang yang beriman begini susah. Itu sebab Nabi kata keajaiban. Biasanya kalau orang itu mendapat kejayaan, maka dia bersyukur pada Allah. Bila timpa mudarat, dia tak sabar. Ada juga di kalangan manusia ni, apabila dia mudarat, dia sabar. Tapi dia bila mendapat kejayaan, mendapat kegembiraan, dia tidak lagi bersyukur pada Allah. Mendapat harta kekayaan, kemewahan, dia lalu dia lupa dirilah. Dia dah mulalah orang kata pasang dia punya angan-angan tu. Duit dapat banyak, contohlah tiba-tiba dapatlah duit pencen. Contohnya berapa? 100,000 duit pencen. Dia dah mulalah mencongak-congak. Apa yang aku nak buat dengan 100,000? Nak besarkan rumah ke, nak beli tanah ke, nak tambahkan aset ke dan sebagainya. Jadi dia akan mulalah lupa diri dan sebagainya. Tapi ada juga tidak lupa diri. Bukanlah makna kita kata semua tu lupa diri. Ada sebahagiannya tak lupa diri pun, malah digunakan duit yang banyak tadi digunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bina surau ke, kan, hantar pada rumah anak yatim dan sebagainya, sebahagian daripada harta itu. Ada yang dua-dua pun tak ada. Maknanya bila kena mudarat pun tak ada, dia tidak sabar. Kemudian bila dapat kaya pun dia tak syukur. Dua-dua pun tak ada. Yang paling baik yang macam mana? Yang paling baik bila dia mendapat kesenangan, dia bersyukur pada Allah, dan apabila dia ditimpa oleh mudarat, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya cakap tadi berbagai kategori manusia lah. Dan setiap manusia itu berdasarkan kepada bagaimana keimanan dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana ilmu dia. Kalau ilmu dia, agama dia kuat, mantap dan sebagainya, maka sikit pun dia dapat pun dia bersyukur pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, at-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun. At-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun. Man lam yashkurul qalil lam yashkurul kasir. Bercerita-cerita ataupun berborak-borak berkenaan dengan nikmat Allah Taala ini merupakan satu syukur. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan pemberian yang sedikit, maka dia tidak bersyukur dengan pemberian yang banyak. Nampak? Man lam yashkuru nas lam yashkurullah. Barang siapa yang tidak berkasih dengan manusia, dia tidak berkasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Orang yang bagi itu kita janganlah kita kira sangat. Ni mungkin orang bagi ni, mungkin dia nak tunjuk ke orang lain kan. Kenapa dia bagi dengan aku? Mungkin dia nak tunjuk orang lain, ataupun mungkinlah ada niat-niat tertentu. Itu masalah dia dengan Allah Taala. Bagi kita yang menerima sesuatu hadiah dan semangat, kita terimalah seadanya. Selagi mana benda itu dibolehkan oleh syarak. Tapi kalau contohnya melibatkan kerja, contohnya puasa ke, kan, pegawai awam, kan, maka sesuatu benda yang dibagi itu mungkin ada niat tertentu lah, mungkin ada tertentu, dan dilarang kita mengambil hadiah itu, ditakuti itu pemberian rasuah. Itu daripada sudut lain lah. Tapi kalau seandainya kita tidak ada kepentingan apa-apa, kita orang kampung ni apa kepentingannya ada, tiba-tiba dibagi hadiah sumbangan, infak fisabilillah oleh orang tertentu, maka kita ambil lah. Apa niat orang yang bagi itu bukan masalah kita, itu masalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bila orang dah bagi, kita terimalah benda tadi dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang ni tu, mungkin orang tu niat dia baik. Dia pun nak bersedekah jugalah. Macam mana kita nak bersedekah, dia pun nak bersedekah juga. Tak? Bagilah dia buat pahala pula. Jangan kita je buat pahala, dia pun nak buat pahala juga. Dan dia pun tidak, kadang-kadang dia tak highlightkan nama dia nak bagi. Dia diam je. Dia kata hamba Allah Ta'ala yang bagi. Kita terimalah dengan pemberian tadi. Baik. Kerana manusia ni masing-masing dengan ujian masing-masing dan bahagian masing-masing. Perempuan ada bahagian dia dalam kehidupan dia, dan lelaki pun ada bahagian dalam kehidupan dia berkenaan dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat daripada keterangan hari ini, orang mukmin ialah orang yang bertuah dalam hidupnya walaupun dia terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Hidupnya selalu tenang dan tidak banyak bermasalah. Ia memiliki ketenangan jiwa yang diburu oleh orang-orang yang mencari kepuasan hidup dalam dunia ini. Memiliki ketenangan jiwa yang diburu oleh orang-orang yang mencari kepuasan hidup dalam dunia ini. Nampak tak? Atau yang banyak pun kadang-kadang tak bahagia juga. Jangan kita anggap orang yang punya harta yang banyak tu hidup dia bahagia. Ada yang bahagia, kan? Kalau seandainya gunakan dengan cara yang baik harta itu. Tapi kalau tak digunakan dengan cara yang baik, tak bahagia juga. Saya di bahagian nikah cerai ini, kerja di bahagian nikah cerai, kan, pejabat agama. Sesekali kadang-kadang kita ditugaskan untuk menjadi jawatan kuasa pendamai. Pemasuk jawatan kuasa pendamai ini maknanya menjadi macam orang tengah lah. Orang tengah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga orang. Macam tu. Walaupun itu bukan tugas hakiki kita. Tugas hakiki kita ialah menguruskan pernikahan orang. Itu tugas kita. Tetapi sesekalinya kita diminta juga oleh mahkamah untuk menjadi orang tengah. Cuba menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga orang lah. Mana kes itu mulanya dah dibawa ke mahkamah dah. Contohnya isteri memfailkan di mahkamah. Isteri mentahai ke mahkamah untuk bercerai di mahkamah. Bila sampai di mahkamah dipanggil dua-dua, hakim panggil dua-dua, isteri nak bercerai, suami tak nak bercerai. Isteri nak bercerai, suami tak nak bercerai. Kalau dua-dua nak bercerai itu senang. Senang mana dua-dua nak bercerai. Sekarang ni seorang nak, seorang tak nak. Bila seorang nak tak nak seorang lain, maka perkara ini akan dihantar pula, dipulangkan ke pejabat agama lah, untuk melantik jawatan kuasa pendamai, untuk cubalah membaikkanlah pasangan tadilah. Macam tu. Dan yang dilantik itu wakil kepada plaintiff dan juga defendant. Plaintiff siapa? Biasanya isteri lah. Yang tuntut cerai biasa isteri. Jarang suami tuntut cerai. Suami kalau marah biasanya dia cerai di luar mahkamah aja. Dia lepas talak di luar mahkamah aja. Biasa berlaku itu. Jarang isteri ini, orang kata jarang yang menuntut itu suami di mahkamah untuk cerai. Tetapi ada juga suami untuk bercerai di mahkamah. Kebiasaan untuk cerai mahkamah ni adalah isteri. Isteri memfailkan di mahkamah untuk bercerai. Kalau seandainya isteri nak bercerai, suami tak nak bercerai, jadi benda tu hakim kadang tak mampu untuk buat keputusan. Sebab dia nak handle bukan satu kes, banyak kes yang dia nak handle, bukan kes dua je. Kadang pada pagi sampai petang, kan? Kes satu, kes dua, kes tiga, kes harta lah, kes masalah tu, masalah dan sebagainya. Sampai lagi petang pun selesai perbicaraan, kan? Banyak kes lah bicarakan. Jadi hakim kadang dia tak nak dengar semua kes. Jadi benda tu diserahkan kepada agama untuk buat siasatan sikit, kan? Dipanggil wakil pada pihak plaintiff dan juga wakil defendant, wakil pihak isteri dan juga wakil suami. Kat situ kita akan dapat dengar lah apa cerita sebenarnya. Apa cerita sebenarnya masalah rumah tangga dia orang ni. Macam tu.
Bila kita dengar cerita tuan-tuan, dahsyat kita masing-masing ni. Biasanya wakil plaintiff akan membela plaintiff lah, dan wakil defendant akan membela defendant, masing-masing dengan hujah masing-masing lah, kan? Macam tu. Dan bila ke situ kita dengar, rupanya kan harta yang banyak pun tak bahagia, nampak? Harta yang banyak pun tak bahagia. Gaji suami kadang 30,000, 40,000 punya gaji, bukan sikit punya gaji, banyak. Rumah sampai 3-4 biji rumah, tapi rumah tangga berantakan, nampak? Rumah tangga berantakan. Dia biasa kesnya ada orang ketiga lah. Orang ketiga, suami dia beranggapan dia mampu untuk menambah lagi lah, macam tu. Tapi isteri ni tak setuju, tak nak. Biasalah perempuan, kata kan. Dan benda tu tak dihandle dengan baik. Bila tak dihandle dengan baik, tu yang jadi huru-hara tu, macam tu. Kat situlah, masa tu lah isteri mulalah membangkitkan tentang hutang suami pada dia, kan, duit yang tak dibayar, macam-macam lah tu. Minta lah tu, siaplah dia punya kalkulit pengiraan dia berapa banyak suami tak bagi duit, tak bagi nafkah, dikira semua tu. Suami biasa jarang mengira, yang mengira ni isteri. Dia rajin mengira. Semua dikira. Hari ni berapa dia bagi ya. Kalau hari ni bagi contoh RM20 je, dikira tu RM20, dicatat dia. Suami bagi RM20 je hari ni. Besok berapa suami bagi? Kan RM10 dia bagi suami, dikira tu. Bila kita jadi masalah masuk, dia bontang semua. Suami kata ada bagi, isteri kata tak ada bagi, ataupun ada bagi tapi inilah jumlah bagi macam tu. Tapi walaupun begitu, kan, walaupun terjadi perbalahan antara plaintiff dengan defendant dalam rumah tangga, kita akan minta kepada wakil apakah cadangan mereka untuk mendamaikan semula rumah tangga tu lah. Kita minta cadangan lah, kan? Ada cadangan. Ada kalau mereka kadang dia cadangkan supaya pasangan ini berbaik semula dan lupakan benda-benda yang lepas-lepas, dia lupakan balik. Damailah, macam tu. Ada wakil-wakil kadang-kadang dia tak nak mendamaikan, dia tak nak. Dia berpisah lebih baik. Lebih baik. Nampak? Sebab kalau berterusan rumah tangga tu, dia akan lagi tunggal langgang. Sebab apa? Ada pasangan-pasangan kadang-kadang bila tak boleh berjumpa, bila berjumpa kan bergaduh. Bila berjumpa je bergaduh, macam panas lah je tu. Ada pasangan macam tu. Sebab banyak kes-kes, kata-kata penamai pun saya dah kendalikan, kan, macam-macam kes lah masalah rumah tangga orang ni. Dia tak boleh jumpa suami isteri. Jumpa suami isteri kan dah mula bergaduh. Gaduh depan mak ayah, macam tu. Depan pak mentua, mak mentua bergaduh, kan, macam tu. Jadi mereka berpandangan berpisah lebih baik daripada terus hidup bersama. Sebab kalau hidup bersama kan asyik bercakap, bergaduh dan sebagainya. Anak pun berhati je. Kadang ada anak 1, ada anak 4, ada yang anak 5 dan sebagainya. Macam tu. Ada yang plaintiff dan defendant, ada jawatan doktor, ada yang pensyarah pun ada, doktor pun ada, pensyarah pun ada. Gaji bukan sikit-sikit, banyak-banyak. Besar-besar punya gaji, 10,000 punya gaji tuan-tuan. Tapi kat situlah Allah Ta'ala menguji tadi. Allah Ta'ala menguji pasangan tadilah, macam tu. Supaya pertama bersyukur pada Allah, walaupun pemberian pun kadang tak banyak pemberian, tapi ada kadang pemberian banyak, bersyukurlah banyak. Kadang-kadang harta tu tak disedekah pada orang lain sebahagiannya. Sepatutnya bila kita dapat harta, sedekahlah pada orang lain. Ni semua yang kita nak bolot. Ni semuanya kita nak bolot semua. Kita kembali pada tadi. Jadi orang mukmin adalah orang yang bertuah dalam hidupnya, walaupun dia terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Hidupnya selalu tenang dan tidak banyak bermasalah. Ini ciri orang beriman. Tenang aja, kan? Ada masalah. Bila tanya ada masalah ke? Tak ada. Okey je.
Ada masalah ke? Tak ada, semua okey. Tak? Takkan tak ada masalah? Ada. Setiap orang semua ada masalah kan? Siapa di kalangan kita tak ada masalah? Semua ada masalah. Cuma besar kecil masalah tu je. Dan macam mana kita mengendalikan masalah tu? Betul tak? Macam mana kita mengendalikan masalah tu? Macam mana kita layan masalah tu? Kalau kita anggap masalah tu masalah walaupun kecil, kita anggap masalah tu jadi besar, apa yang jadi besar? Kalau masalah tu kecil, kita anggap dia sebagai kecil. Itu. Baik. Namun mereka pasti tidak akan menjumpai kalau bukan dia beriman. Namun mereka pasti tidak akan menjumpai kalau bukan dengan beriman. Kepuasan hidup dan ketenangan jiwa hanya dinikmati dengan orang-orang yang benar-benar beriman sahaja, di mana hatinya tenang dalam menghadapi berbagai-bagai keadaan tadi. Nampak? Hati tenang je. Kan berlaku kebakaran rumah, oh tenang. Berlaku cerita kematian adik keluarga, oh tenang. Alhamdulillah, sabar kan. Ini mungkin ujian daripada Allah untuk uji kita. Kemudian apa yang berlaku lagi? Contohnya kemalangan. Adik keluarga tiba-tiba kemalangan, ataupun kita sendiri kemalangan jalan raya, dan kita tak minta pun kemalangan itu berlaku, tapi berlaku juga. Dan kita ni pun jenis kereta pun bukan buat laju pun. Kita bukan jenis orang yang suka berlumba kereta jalan raya. Biasa kita bawa kereta berapa? Paling tidak pun 80 kan, 80, 100. Paling laju pun 100, betul tak? Itulah biasalah normal kita bang. Bukan macam kadang-kadang orang bujang ni buat kereta. Orang bujang ni kereta sampai 130, 140 dia speed. Jalan biasa tu. Jalan biasa dia tekannya semacam dia tekan. Kita pula terpaksa mengelak ke tepi. Kita jenis buat kereta, mana laju sangat? Paling laju pun mungkin 120. Tu paling laju lah tu. Tapi biasa normal 80. Normal 80, 90. Itulah normal yang kita buat. Saya pun macam tu juga. Kalau pergi kerja pun normal. Itulah yang biasanya kita bawa. Tak ada laju sangat pun. Apa benda nak dikejar. Betul. Kalau laju ke laju pun sampai juga tempat dia. Bukan tak sampai pun. Betul tak? Ada ke tak sampai? Sampai. Malahan kita lagi selamat. Selesa bawa kereta punya. Kita tengok kereta orang lain pun macam tu juga. 80-90 je dia bawa. Tak ada pun nak laju-laju sangat. Baik. Seterusnya, di mana hatinya tenang dan menghadapi berbagai-bagai keadaan. Apabila dia berada dalam kenikmatan dan kesenangan, ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menggunakan nikmat itu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, baik untuk kegunaan dirinya sendiri atau untuk kebaikan orang lain, sebagai sedekah atau pertolongan. Dan apabila dia berada dalam kemiskinan atau kesusahan, ia akan sabar menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang lapang dan dada yang luas. Ia memahami dunia ini adalah tempat ujian dan kesusahan, akhirat tempat kebahagiaan dan yang sebenarnya. Kerana dunia ini memang negara ujian, tempat uji, diuji kita lah. Kalau akhirat esok, kita hanya menerima balasan daripada ujian yang kita dah terima tadi. Biasa masuk syurga ni balasan nikmat. Syurga balasan nikmat. Dunia adalah negara dengan penuh dengan fitnah, ujian. Jadi kita kena sabar dengan ujian. Dan ujian ni ada masanya besar, ada masanya kecil. Ada pula pepatah menyatakan dunia ni macam roda. Dunia ni macam roda. Sekejap ke atas, sekejap ke bawah. Hari ini mungkin kita gembira, besok mungkin kita duka cita pula. Kita sedih menangis dengan kehilangan satu benda, barang kita hilang. Besok kita gembira semula. Kita mendapat kejayaan, gembira semula. Itulah kehidupan kita, rutin kehidupan kita. Dan kita semua tak boleh lari daripada rutin kehidupan sunatullah. Dikatakan sunatullah yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang tidak beriman, maka dia selalu berada dalam keadaan yang tidak baik. Kerana apabila dia berada dalam kenikmatan dan kesenangan, ia akan lupa daratan. Nampak? Bagi orang yang tidak beriman ataupun orang kurang iman,
Di sini disebut orang tak beriman. Yang paling sesuai orang kurang iman lah. Orang kurang iman ni bila dia mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mudah lupa lah. Dia akan banyaklah dia punya angan-angan tadi saya cakap tadi. Bila duit banyak pun banyaklah angan-angan. Apa benda dia nak buat? Besarkan rumah, kan? Tambah rumah. Kalau rumah setingkat, naikkan 2 tingkat. Kalau rumah 2 tingkat, naikkan 3 tingkat lagi. Kenapa? Duit banyak kan? Jadi mana ada sebahagiannya, bukan semua orang lah, ada sebahagiannya lupa daratan. Dia tak beritahu pun orang di sebelah rumah dia. Jiran sebelah rumah pun kadang tak kenal, tak tahu. Ia tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat dan kesenangan itu. Lalu dia bertindak sesuka hatinya untuk menggunakan nikmat tersebut mengikut arahan nafsunya ataupun mengikut arahan syaitan. Nampak? Maka nikmat Allah Ta'ala itu digunakan untuk membazir dan membuat maksiat dan bermacam-macam perbuatan yang murkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Digunakan untuk membazir. Nampak? Duit banyak. Duit banyak. Tapi dia beli benda tu kadang-kadang harganya sampai 10,000. Benda tu kadang ber-10,000 harga dia. Sebab duit banyak. Sedangkan benda tu tak penting sangat pun dalam kehidupan dia. Tak penting sangat pun. Ikan contoh dia beli seekor ikan harga sampai 100,000. Seekor ikan dia beli. Kalau mati ikan tu, terbongkar dalam kolam tu habis 100,000 dia. Nampak tak? Dia beli benda yang kadang-kadang dia lah tak ada apa fungsi pun sangat pun. Fungsi dia apa banyak? Apa fungsi dia? Ikan tak ada fungsi sangat pun. Tapi dia sanggup habiskan duit sampai seekor ikan sampai 100,000. Kalau 5 ekor ikan dia beli, mana 500,000. 5 ekor ikan. Sekali tiba-tiba ikan tu mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, habislah 500,000 duitnya. Nampak tak? Dia pun pening kat mana duit dia nak gunakan. Dia dah pening dah. Sampaikan benda macam tu pun dia nak beli dengan harga yang mahal. Lepas tu tunjuk ke orang lain pula. Seekor ikan ni harga 500,000 dia tunjuk. Panggil TV, kan? Panggil wartawan dan sebagainya, dia beli ekor ikan dengan harga yang sangat mahal. Sebab apa dia nak tunjuk duit lah. Banyak duit harta yang dia ada. Macam tu. Baik. Bahkan nikmat Allah Ta'ala itu digunakan untuk membazir. Nampak? Nikmat Allah Ta'ala itu digunakan untuk membazir. Dia berbuat maksiat dan bermacam-macam perbuatan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila dia berada dalam keadaan fakir dan miskin atau kesusahan, dia akan bertindak liar pula dan tidak terkawal. Nampak? Dan tak boleh nak kawal lagi dah. Daripada harta yang kaya, tiba-tiba Allah Ta'ala dimiskinkan dia, jatuh fakir. Dia tak pernah fakir. Sebelum ni dia dilahirkan sebagai anak orang kaya. Dan mak ayah pun kaya, dilahir pun dalam keadaan anak orang kaya. Memang kaya sekaya-kayanya, duit banyak, tidur pun tak duit. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan fakir. Mak ayah meninggal dunia, dia pun jatuh fakir. Dia sebelum ni tak pernah fakir, tiba-tiba fakir macam mana? Susah juga dia nak menyesuaikan dirinya dalam keadaan fakir. Sebab sebelum ni dia hidup kaya. Nampak tak? Orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang kaya asalnya miskin, kan? Seorang yang kaya asalnya dia miskin, dia memang dulu orang susah. Kemudian dia jadi orang kaya. Tiba-tiba dia takdir Allah Ta'ala, perniagaannya hancur, perniagaan dia jatuh bankrupt dan sebagainya. Mungkin ada orang tipu dia, maka dia jatuh miskin semula. Itu berbeza dengan orang yang asalnya kaya, jatuh fakir. Orang yang miskin jadi kaya kemudian miskin semula, kan? Dia akan dapat mengawal keadaan itu. Sebab apa? Dia pernah mengalami kemiskinan, kesusahan dalam kehidupannya. Jadi dia boleh kawal diri dia. Dia tak ada bertindak bertindak yang bukan-bukan, kan? Lepas tu memaki hamun Allah Ta'ala, tak ada macam tu. Dan dia tidak suka menyalahkan orang lain. Berbeza dengan orang yang lahir kaya.
Tapi ada juga orang yang lahirnya kaya, tapi bila dia jatuh miskin, ada juga dia dapat kawal diri dia. Contohnya sahabat yang asalnya kaya seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni dia anak orang kaya. Dia memang lahir kaya. Memang mak ayah dia orang kaya. Nampak tak? Kemudian bila dia masuk Islam, mak ayah dia tak masuk Islam, dia seorang masuk Islam. Kan? Jadi dia meninggalkan segala kekayaan dia. Hidup dalam keadaan fakir bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala dan menjadi orang kuat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penamping hidup Rasulullah. Mus'ab bin Umair. Dia boleh kawal diri dia. Sebab apa? Dia hidup bersama dengan Rasulullah. Jadi Nabi sentiasa bagi nasihat dan tunjuk ajar pada dia. Bagaimana kalau orang tu tidak ada orang yang menjadi penamping hidupnya untuk memberikan nasihat pada dia? Kerana dia asalnya kaya, tiba-tiba miskin. Nampak? Dia tak boleh nak kawal diri. Baik. Jadi mungkin dia akan mencuri. Nampak? Mungkin dia akan mencuri atau merompak, atau sekurang-kurangnya dia merasa tidak puas hati dengan takdir Allah Ta'ala yang mengena ke atas dirinya, atau kedua-dua keadaan ini adalah tidak baik bagi dia. Nampak? Jadi kemungkinan besar dia boleh mencuri. Sebab apa? Dia tidak pernah mengalami kehidupan sebagai orang miskin. Macam kita ni pernah orang miskin. Kita ni miskin kan, kita tak adalah kaya sangat lah. Ada lebih sikit, tapi tak adalah kaya benar. Kalau seandainya besok kita ditakdirkan kaya, janganlah kita lupa diri pula. Kemudian bila dah kaya pula, tiba-tiba miskin, insyaAllah kita boleh kawal diri kita. Sebab apa? Kita dah ada pengalaman begitu sebagai orang susah. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Sekadar itulah hadis ini, perbincangannya. InsyaAllah kita masuk satu lagi. Kita cuba habiskan dalam 7 suku sebab saya ada hal pagi hari. Muka surat apa? 40. Soal jawab, kitab soal jawab, ensiklopedia soal jawab agama. 40. Bab ke-8 beriman pada kitab, betul? Beriman pada kitab. Soalan ke-58. Apakah kitab-kitab suci yang wajib kita percaya dan beriman padanya, yang diturunkan kepada nabi-nabi alaihi salatu wassalam? Jawapannya, maksud beriman dengan kitab-kitab Allah ialah mempercayai dan etikat secara putus jazam bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan ke atas Rasul-Rasulnya beberapa kitab yang mengandungi perintah, larangan, janji baik atau janji buruk, dan apa yang kenaki oleh Allah Ta'ala daripada kalamnya. Itu maksud beriman. Apa maksud beriman dengan kitab? Beriman dengan kitab ialah mempercayai dan beriktikad secara putus ataupun jazam bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan ke atas Rasul-Rasulnya beberapa kitab, yang mana kitab itu di dalamnya terdapatnya perintah Allah, kemudian dalamnya terdapat larangan Allah, kemudian dalamnya terdapat wa'ad dan wa'id, janji baik dan janji buruk, dan apa yang kenaki oleh Allah Ta'ala daripada kalamnya. Malahan kadang-kadang dalam kitab-kitab itu pun disebut tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Contoh dalam Quran. Dalam Quran diceritakan kisah umat dan nabi-nabi yang terdahulu. Umat Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Iram. Lepas apa lagi? Kaum Bani Israel. Dalam Quran banyak cerita tentang kaum Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Banyak ceritakan. Kisah Nabi Adam dan juga Siti Hawa juga disebut dalam Quran. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam pun disebut dalam Quran. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir pun disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran. Banyak disebut dalam Quran kenaan kisah-kisah. Kemudian kitab yang paling afdal Quran lah. Kitab yang paling afdal ataupun mulia adalah Quran.
Quran ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW dan Nabi terakhir, dan Nabi yang paling utama ialah Nabi Rasulullah SAW. Justru itu kitab suci yang wajib kita beriman dan percaya bahawa diturunkan dan diwahyukan Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi itu terdapat 4 buah kitab. Pertama, kitab Zabur kepada Nabi Daud AS. Kedua, kitab Taurat kepada Nabi Musa. Ketiga, kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara kitab-kitab itu, kan, kebanyakan kitab itu telah diubah, istinya oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, kecuali Quran sahajalah. Quran masih lagi terpelihara ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Sedangkan kitab-kitab dahulu telah pun banyak diubah. Siapa yang mengubah itu? Biasanya pendeta-pendeta dia lah. Pendeta-pendeta atau rahib-rahib dia, kan, orang-orang yang bijak dalam kitab-kitab ini, mereka itulah yang mengubah untuk kepentingan dan juga tempolok mereka lah. Kepentingan dan tempolok mereka, sebabnya mereka ubah pada kepentingan situ. Kemudian sampai itu ada lagi suhuf. Suhuf ini ialah lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para nabi. Contohnya Nabi Adam AS mendapat 10 suhuf. Kemudian Nabi Syekh mendapat 50 suhuf. Nabi Ibrahim mendapat 10 suhuf. Nabi Idris mendapat 30 suhuf. Kemudian Nabi Musa AS ada 10 suhuf. Suhuf ialah lembaran yang tulis kalam Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ditulis pada luh. Luh ni papan. Ditulis pada luh ni papan ataupun batulah yang ditulis. Seperti kisah yang berlaku pada Nabi Musa AS. Ketika Musa bermunajat di Bukit Tursina, dia mendapat kandungan isi Taurat itu, dia tulis pada papan, pada batu-batu lah. Kemudian batu itu dibawa balik pada kaum dia. Satu hari dia buat balik dia punya batu tu, dia dapati kaumnya telah pun menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Kan ingat kan kisah tu? Samiri yang membuat patung anak lembu tu. Dia dibuat patung anak lembu tu daripada emas. Kemudian dia minta pada kaumnya untuk menyembah patung anak lembu. Dia kata pada kaumnya, Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk mencari Tuhan dia. Sebenarnya Tuhannya tak ada di Bukit Tursina. Tuhannya inilah Tuhannya patung anak lembu tu. Kemudian Samiri ini dia ada satu taktik yang digunakan, kan, di mana patung anak lembu tu dia boleh mengeluarkan bunyi bila angin masuk dalam mulut ke bahagian rongga patung itu, maka keluarlah bunyi lah. Teknik yang digunakan moh, kan, dia bunyi moh. Jadi disebabkan keajaiban yang ada patung anak lembu itu, maka dia kata pada kaum dia, maka inilah Tuhan Musa sebenarnya. Musa bila balik dia marah, tengok dia marah pada saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ni diminta untuk menjaga kaum dia supaya mereka tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Bila Musa balik, dia tengok bahawa kaumnya tidak lagi menyembah Allah Ta'ala, tapi menyembah patung anak lembu. Maka dia marah, maka dicampakkan batu yang tertulisnya kitab Taurat itu ke tanah. Maka pecahlah dia punya batu tadi yang tertulis kandungan kitab Taurat. Masya-Allah, dan itu yang berlaku. Kemudian apakah perbezaan antara kitab dengan suhuf? Nampak? Apakah perbezaan antara kitab dengan suhuf? Antara yang sabit dalam Quran ialah penurunan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa AS. Akan tetapi suhuf itu tidak dijumpai. Maka kita tidak mengetahui sesuatu tentangnya kecuali sebahagian ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Faham tak? Suhuf itu tidak dijumpai. Yang dijumpai ialah kandungan kitab Taurat, kitab Injil, tetapi telah pun diubah. Itu je. Kemungkinan ada yang asal, tapi yang asal itu tak tahu berada di mana. Tapi yang banyak itu pada tangan mereka ialah kandungan yang telah pun diubah. Dan dalam Yahudi pun kitab Taurat ini tidak terkenal bagi mereka. Nama kitab Taurat tak terkenal dalam Yahudi. Yang terkenal ialah kitab Talmud. Kitab Talmud yang terkenal pada mereka. Dan Talmud ni ada berbagai versi pula.
pada visi pula kan. Baik. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa alla taziru waziratun wizru ukhra wa anna laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yuhu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abaka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjayn zakara wal unsa min nutfatin iza tumna wa anna alaihi nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbul syi'ra wa annahu ahlaka adal ula wa samuda ma abqa wa qauma nuhin min qab innahum kanu hum azlama wa atgha wal muntafiqatil ahwa faghasyaha ma ghasya. Surah mana tu? Surah An-Najmi ayat 36 hingga 54. Maksudnya apa tuan? Am lam yunabba bima fi suhbi Musa, atau belumkah dia beritahu akan apa yang terkandung dalam kitab-kitab Nabi Musa, wa Ibrahim allazi waffa, dan juga kitab-kitab Nabi Ibrahim yang dipenuhi dengan sempurnanya, segala, maksudnya segala yang diperintahkan kepadanya. Kemudian alla taziru waziratun wizru ukhra, kan? Dan kitab itu juga ditegaskan bahawa sesungguhnya seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa yang sendiri. Nampak? Ini ayat Quran. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Alla taziru waziratun wizru ukhra. Nampak? Bahawa sesungguhnya seorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosanya sendiri. Semua masing-masing akan menanggung dosa masing-masing lah. Kecuali kalau seandainya kita mengajak orang buat dosa, itu lain. Selagi mana kita tak mengajak orang tu buat dosa, orang tu buat dosa sendiri, itu dia menanggung. Tapi kalau kita yang menganjurkan, mengajak orang, maka kita juga akan menanggung dosa. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kan, ad-dalu ala khairi ka fa'ilihi, ad-dalu ala syarri ka fa'ilihi. Orang yang menunjuk di atas kebaikan itu sama seperti orang yang buat. Dan orang yang menunjuk di atas kejahatan sama juga seperti orang buat. Orang yang tunjuk atas kejahatan sama juga orang yang buat. Selagi mana kita tidak menunjukkan benda itu kejahatan, kita tak ajak dia, kan? Mana kita tak kempen dia buat jahat, maka kita tidak menanggung dosa yang dia buat lah. Tapi kalau kita kini yang mengkempen dia buat, maka kita pun menanggung sama. Kemudian wa anna laisal insan illa ma sa'a, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seorang melainkan balasan apa yang dia dah usahakan. Apa kita dah usahakan di dunia ni, kita akan mendapat balasan. Daripada sekecil-kecil je hinggalah sebesar-besarnya. Walaupun kadang-kadang kebajikan kita buat tu kecil je pun mendapat balasan. Apalagi kalau kebajikan kita buat tu besar, pun lagi mendapat balasan daripada si Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan ditinggalkan walaupun sebesar zarah pun kebaikan yang kamu buat, semua akan dibalas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya kepada hari kiamat. Nampak? Segala usaha yang kita buat semua akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang akan melakukan kebaikan walaupun sebesar barang akan diperlihatkan, dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, maka akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa yuzahu jazaa'al awfa. Kemudian usahanya akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna. Summa yuzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Kemudian, dan bahawa sesungguhnya hukum Tuhanmu kesudahan.
Sesungguhnya kepada hukum Tuhanmu lah kesudahan segala perkara. Jaza'al awfa, mana segala hukuman Allah Ta'ala itulah natijah daripada segala amalan-amalan yang kita buat. Kesudahan dia daripada apa yang kita buat dalam dunia ini. Wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan bahawa sesungguhnya dialah yang menyebabkan seorang itu bergembira, ketawa, atau menyebabkan seorang itu berduka cita ataupun menangis. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya dianya Allah tadi yang membuatkan orang itu ketawa, dan dia juga membuatkan orang itu menangis, disebabkan suatu perkara yang menduka citakan dalam kehidupan dia. Kalau mendapat kesenangan, dia akan adhaka, dia akan ketawa. Siapa yang buat ketawa tu? Allah Ta'ala buat dia ketawa lah. Kan, hasil daripada kemewahan yang dia dapat. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya dia yang Allah Ta'ala, dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dialah yang Allah Ta'ala memati dan menghidupkan setiap makhluk dalam dunia. Wa annahu khalaqaz zawjaini zakara wal unsa. Dan dialah yang menciptakan manusia, lelaki dan perempuan, daripada setitis air mani ketika dipancarkan ke dalam rahim perempuan. Wa annahu khalaqaz zawjaini zakaru wal unsa. Dan dialah Allah Ta'ala tadi yang menciptakan manusia hasil daripada pasangan tadi, laki-laki dan perempuan. Sama ada pasangan tadi kata berkahwin ataupun tidak berkahwin. Sebab ada yang tidak berkahwin, kan? Maknanya berzina hasil daripada penyinaran tadi, maka mengandung maka keluarlah anak, kan? Hasil daripada perzinaan pasangan tadi. Wa annahu khalaqaz zawjaini zakara wal unsa. Dan dialah yang menciptakan manusia, menciptakan pasangan lelaki perempuan daripada setitik air mani ketika dipancarkan dalam rahim. Kemudian min nutfatin iza tumna. Nutfatin ni mana air mani lah, daripada air mani ketika dipancarkan dalam rahim perempuan. Wa anna 'alaiha nasy'atal ukhra. Kemudian dan bahawa sesungguhnya dialah yang tetap menghidupkan semula makhluk-makhluk yang telah mati tadi. Semua akan dihidupkan semula, dibangkitkan di hadapan Allah Ta'ala. Min nutfatin wa anna 'alaihi nasy'atal ukhra. Kemudian wa annahu huwa aghna wa aqna. Kemudian dialah yang memberikan sesiapa yang dikehendaki apa yang diperlukannya, dan memberikan tambahan apa yang boleh disimpan. Dan dialah Allah Ta'ala tadi memberikan siapa yang dikehendakinya apa yang diperlukannya, dan memberikan tambahan apa yang boleh disimpan. Wa annahu huwa rabbul syi'ra. Dan dialah Allah Ta'ala tadi yang mencipta bintang syi'ra. Bintang syi'ra namanya. Jumpa tak? Cik Mahan tu jumpa bintang syi'ra. Apa benda bintang syi'ra ni? Bintang syi'ra ini satu bintang yang disembah oleh kaum yang suka menyembah bintang. Ni namanya bintang syi'ra lah. Kerana bintang nama banyak. Kan langit tu macam-macam jadi bintang. Kemudian kalau dalam orang putih ni ada macam-macam Gemini lah, bintang tu lah, macam-macam bintang kan. Kalau lahir bulan 5 nama bintang apa? Gemini kan. Lahir bulan 5 bintang Gemini. Kan? Kalau ikut barat punya lah. Barat punya bintang. Macam saya lahir bulan 5 bintang Gemini. Dulu kita percaya tentang ramalan bintang-bintang. Sekarang tak percaya dah. Dululah zaman jahiliah. Kan dia dah keluar dalam surat khabar kan. Dia tunjuk surat khabar. Okey, bintang ni kan. Dia bintang 12 tu. Macam tu. Okey. Dululah kita tekan tak tahu pun. Zaman sekarang ada tak? Tak ada kan. Tak ada keluar surat khabar kan. Dulu kan ada. Bulan 1 bintang apa, bulan 2 bintang apa kan. Dia akan buat ramalan lah. Hari ni kamu akan view. Kadang tak mau. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena lah. Okay. Dia kata hari ni anda berduka cita. Hari ni tak berduka cita pun, nanti tersanjung nampak. Baik. Kemudian dan bahawa
Wa annahu ahlaka 'adan uhla, dan dialah membinasakan kaum 'Ad. Kaum 'Ad yang pertama, kaum Nabi Hud alaihissalam. Kaum 'Ad lah. Itulah kaum Nabi Hud alaihissalam, kaum 'Ad. Kemudian wasamudan fama abqa, wasamuda fama abqa, dan kaum Samud, itulah kaum Nabi Saleh alaihissalam, pun juga dibinasakan Allah Taala. Wa qaum Nuhin min qablu, dan kaum Nabi Nuh dengan banjir besar, dibinasakan dengan banjir besar. Innahum kanu hum azlama wa atgha, sesungguhnya mereka ialah golongan yang zalim dan sangat melampaui batas. Wal muntafiqatul ahwa, dan bandar-bandar yang ditunggang terbalikkan. Nampak? Bandar-bandar ditunggang terbalikkan hasil daripada kaum yang terdapat di situ yang melakukan kezaliman, buat dosa dan sebagainya. Kemudian dialah yang mengangkat ke angkasa, dan dialah yang menghempaskan ke bumi. Nampak? Ni kaum Nabi Lut, tersilap saya ni. Ni kaum Nabi Lut. Mana kaum Nabi Lut ni dia lelaki dengan lelaki, seks lelaki-lelaki. Dia tak nak dengan perempuan, dia lelaki-lelaki. Tu kaum Nabi Lut. Kemudian faghassaha ma ghassa, lalu penduduk bandar itu diliputi azab seksa yang meliputinya. Azab seksa yang meliputi ma ghassa. Surah An-Najmi ayat 36 hingga 54. Sampai situ tuan. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah, sebab saya ada urusan pada pagi ni. Tanda situ InsyaAllah akan datang sama lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi warji'un. Ada soalan? Ada pertanyaan tak? Masih tutup. Ya ke Mazin kata tak ada soalan? Mana satu nak tanya ni? Saya Lafaz ni Ustaz, oleh pihak wanita ke oleh pihak laki-laki? Pasal dia biasa saya dengar yang pihak laki bercakap, pihak laki-laki melafazkan, tapi yang perempuan minta ni untuk berpisah, bentuk macam mana Ustaz, bertulis ke ataupun ada ke pihak perempuan melafazkan? Itu yang kita nak tahu Ustaz. Tadi kata tak ada soalan. Ustaz cakap tadi, dua-dua pihak laki-laki tak setuju, perempuan setuju. Tetapi kalau perempuan nak dan laki tak nak, jadi perempuan dia nak macam mana melafazkan, jadi macam mana atas nasihatkan kita atau itu yang kita nak tahu Ustaz. Kalau perempuan tak nak, laki-laki nak, perempuan ni perlu bertindak semacam mana Ustaz? Tapi kebiasaan yang lafaz ialah laki-laki mesti salah. Ni soalan mana? Ni jawab dulu ke ni jawab? Ni. Saya ni gaji banyak. 5,000. Anak 5. Ada itu ketentuan Allah tak atau ketentuan kita sendiri? Dia pertama usaha manusia. Baru ketentuan Allah. Jangan kita ikut ketentuan Allah Ta'ala tu, usaha tak ada. Nampak? Mana yang tadi usaha dia nak bercerai. Apa usaha dia? Dia usaha dia nak bercerai. Dia bukan usaha dia nak berbaik. Dia usaha dia nak bercerai. Atas kecurangan familia. Disebabkan dia usaha dia nak bercerai, jadi dia akan bergerak di atas ketentuan Allah Ta'ala itu. Ketentuan Allah Ta'ala contoh dia bercerai. Ketentuan Allah menyatakan dia bercerai. Maknanya dia berusaha untuk menuju pada ketentuan Allah untuk bercerai. Tapi kalau dia nak berusaha untuk kebaikan, dia akan pergi ke ketentuan Allah Ta'ala untuk kebaikan. Ustaz pada Ustaz untuk kebaikan.
Dua pihak ni nak berpisah juga. Ustaz dia mana untuk baik yang bisa dulu boleh. Mana tu nak pakai. Kita usahalah untuk didamaikan. Tapi kalau tak ada usaha, masing-masing kadang-kadang mana perceraian itu lebih baik daripada hidup bersama. Ada rahmat juga kat situ. Ada juga rahmat. Kadang bercerai itu lebih baik bagi dia. Mungkin dengan bercerai tadi dia boleh memulakan hidup baru dengan orang lain pula. Kerana Islam ni baiknya Islam ni maknanya adanya konsep cerai. Cerai pun ada kebaikan. Dengan kita anggap cerai tak ada kebaikan. Kalau kita anggap cerai satu tak kebaik, benda tak baik je, tak boleh lah. Habis macam mana kalau orang tu memang tidak ada persefahaman rumah tangga, selagi mereka hidup bersama memang tidak ada persefahaman. Walaupun gaji dia banyak sekalipun, tapi tidak ada kebaikan. Jadi kemungkinan dengan berpisah tadi, mungkin mereka akan fikir semula apa kelemahan kekurangan mereka, dan mungkin kalau mereka rasa tak boleh bersama lagi, carilah pasangan lain. Mungkin dengan kahwin dengan pasangan lain mungkin ada kebaikan di situ, tak tahu. Betul tak? Macam tu. Kemudian yang berkenaan dengan soalan tadi, kalau seandainya seorang isteri memohon perceraian di mahkamah, hakim akan mendengar keterangan daripada kedua pihak, pihak lelaki ataupun pihak perempuan lah. Dan biasa kalau seandainya hakim minta supaya pasangan itu berpisah, hakim akan perintahkan si suami melapaskan cerai. Walaupun yang mohon cerai itu isteri, mohon cerai isteri, tak? Hakim boleh minta pada suami untuk melapaskan cerai, paling tidak pun talak satu lah. Talak satu. Berlainan kalau seandainya hakim memisahkan pasangan itu dengan pasah. Contoh hakim, aku pasahkan kamu berdua lah. Mana pisahkan kamu berdua dengan pasah. Itu dia punya risiko dia lain, berbeza dengan cerai. Kalau pasah ini, isteri tidak boleh dirujuk waktu iddah. Kalau cerai, suami boleh rujuk waktu iddah. Contohlah hakim perintahkan pada suami menceraikan isteri dengan talak satu. Lepas bulan besok dah baik dia balik. Lepas bulan dah baik dia suami isteri kan. Jadi kan boleh rujuk balik. Masing-masing boleh rujuk waktu iddah itu. Tapi kalau seandainya pasah, isteri mohon pasah, hakim memasahkan antara dua pasangan tadi, pasahkan kamu berdua sebabkan oleh permohonan isteri. Jadi dalam masa iddah tidak boleh dirujuk. Mana suami tak boleh rujuk isteri ketika isteri dalam iddah. Biasa iddah biasanya 3 bulan. 3 bulan masa iddah. Kalau disebabkan perceraian pasah atau satu lagi hulu, tebus talak, pun tak boleh rujuk dah masa iddah. Kalau nak bersama semula mesti lepas iddah, dengan akad nikah yang baru, dengan mas kahwin yang baru. Dengan akad baru, dengan mas kahwin yang baru. Itu dia punya kesan daripada pasah dengan cerai. Itu sebabnya hakim minta kalau berlaku masalah macam ni, hakim perintahkan kepada suami supaya melapaskan cerai je. Sebab isteri memang ada cerai dah. Dan biasanya hakim akan minta dilapaskan dengan cerai talak satu lah. Itu saja. Sebab apa? Nanti mana tahu dalam sebulan lepas tu masing-masing dah baik balik, bolehlah rujuk balik. Kita tak tahu. Pasal Allah Ta'ala kan. Hari ni mungkin dia bergaduh, bercakap, sebulan lepas tu dah rasa hidup macam kosong je kan. Kosong dah. Dah asyik menyebut nama isi sebut nama suami je. Yang kata cina betul tu mana Ustaz? Cina buta kalau talak 3 lah. Cina buta ni talak 3. Suami melepaskan talak 3 pada isteri. Itu cina buta. Lepas tu kalau dah lepas talak 3, tak boleh bersama semula. Kecuali bekas isteri tadi kahwin dengan lelaki lain. Bekas isteri tadi kahwin dengan lelaki lain, lepas tu merasai nikmat dia hidup bersama dengan suami yang kedua tu. Lepas tu suami kedua tu pula ceraikan pula dia, dah habis iddah dia, baru boleh lelaki kahwin dengan lelaki yang pertama semula. Jadi kalau suami yang kedua tak
Hah? Siapa tak bagi? Menangislah si yang pertama tu. Menangis tak berlagu lah. Macam tu. Gupai. Ada terjadi saya dengar lah Ustaz. Tapi dah habis ke situ lah Ustaz. Kita tutup. Kita tutup insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-sadiqa wa alam taqabbala rizqan halalan barakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tekan ni. Semua jemaah Rusia ada semua duduk ini